Jumlah responden kami adalah seramai 38 orang dan berikut adalah merupakan serba sedikit tentang latar belakang mereka. Majoriti responden bersetuju bahawa masyarakat pelbagai etnik dan agama di Malaysia hidup dalam keadaan aman dan damai kerana masyarakat hidup dengan konsep kesepaduan sosial melalui proses saling berkongsi dan mengaplikasikan budaya yang pelbagai. Namun begitu, terdapat juga respon neutral dan tidak bersetuju kerana wujudnya media sosial yang membolehkan semua orang mengeluarkan pendapat sendiri dengan mudah. Majoriti responden bersetuju dengan pernyataan ini kerana setiap rakyat masih lagi meraihkan kepelbagaian budaya kaum lain walaupun keadaan hubungan etnik di Malaysia berada pada tahap stable tension. Namun tidak dapat dinafikan bahawa masih terdapat segelintir masyarakat yang suka menimbulkan isu-isu sensitif. Majoriti responden bersetuju dengan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan dan medium penyatuan seluruh rakyat kerana penggunaan satu bahasa yang sama membolehkan semua orang lebih memahami antara satu sama lain dan secara tidak langsung dapat memudahkan urusan seharian. Semua responden bersetuju kerana semua orang mestilah ambil tahu tentang ajaran dan pantang larang kaum lain supaya dapat mengelakkan daripada menyentuh isu-isu yang sensitif apabila berinteraksi dengan masyarakat yang berlainan kaum. Terdapat 4 jurang yang paling ketara antara etnik dan agama di Malaysia mengikut responden kepada tinjauan ini. Yang pertama, peluang pendidikan kerana pembahagian kuota pendidikan antara kaum yang tidak seimbang. Yang kedua, peluang pekerjaan kerana kelayakan bekerja yang memberatkan sesetengah kaum sahaja. Yang ketiga, adat, budaya dan agama dominan kerana sesetengah orang berasa lebih selesa untuk berada dalam kelompok yang mempraktikkan perkara yang sama dengan mereka. Dan yang terakhir sekali adalah bahasa pertuturan kerana sesetengah orang berasa terasing apabila berada dalam kumpulan yang bertutur bahasa yang tidak mereka fahami. Pernyataan ini telah mendapatkan persetujuan daripada hampir keseluruhan responden kerana ia menunjukkan masyarakat ETP sekurang-kurangnya tahu bahawa menghormati etnik dan agama lain adalah penting dalam mencapai perpaduan dalam kalangan masyarakat yang majmuk. Majoriti responden memilih jawapan neutral yang menunjukkan bahawa mereka tidak mengambil berat atau tidak kisah dengan stereotip setengah etnik dan agama di Malaysia. Sebaliknya, mereka memilih untuk menjadikan perilaku yang ditunjukkan sebagai standard penilaian terhadap seorang individu, bukan memberikan layanan berdasarkan andaian negatif yang tidak berasas. Majoriti responden bersetuju apabila melihat pemimpin sebagai orang yang penting dalam menjalankan usaha perpaduan pada skala yang lebih besar, yang dilihat lebih berkesan dalam mencapai objektif perpaduan masyarakat. Namun begitu, terdapat sebahagian responden yang tidak bersetuju yang dipengaruhi oleh perlakuan setengah pemimpin pada sudut yang lain seperti aspek politik. Majoriti responden bersetuju bahawa mereka pernah berdepan dengan situasi di mana etnik atau agama mereka dipandang negatif. Hal ini membuktikan bahawa sebahagian besar masyarakat mempunyai sifat ethnocentrism di mana mereka merasakan kelompok mereka lebih baik berbanding kelompok yang lain dan menjadikan kelompok mereka sebagai standard untuk menilai kaum lain. Pada soalan ini, kajian menunjukkan bahawa responden akan mengelakkan respon yang negatif dengan tujuan untuk mengelakkan pergaduhan tentang isu tersebut. Tetapi setiap respon berbeza juga memberi hasil yang berbeza. Sebagai contoh, responden yang memilih untuk membetulkan salah faham tersebut merupakan respon yang positif. Selain itu, terdapat juga responden yang memilih untuk menjauhkan diri daripada mereka dan ada juga yang tidak memberikan sebarang reaksi. Hasil tinjauan ini dapat disimpulkan bahawa usaha terbaik untuk menyelesaikan konflik hubungan etnik dan agama di Malaysia bermula dengan memperbaiki kelompok kecil seperti keluarga dan diri sendiri. Hal ini kerana usaha-usaha tersebut lebih mudah untuk dilaksanakan dan tidak memerlukan kebenaran mana-mana pihak. Antara usaha tersebut adalah dengan memupuk common sense di dalam diri dan mempelajari pantang larang agama dan kaum lain.